Mengenai calon ni begini ya, sebab parti ada sistem. Jadi kita tak usah banyak membuat spekulasi. Biarlah proses itu berjalan, kita serahkan pada parti. Kita serah pada parti, khususnya pucuk pimpinan parti untuk menentukan memilih siapa yang parti fikir patut menerima watikah dan mewakili parti. Dan sebab soal calon ni, macam saya kata, bukan benda yang harus kita minta-minta lobby-lobby. Kalau kita difikirkan oleh pucuk pimpinan dengan apa juga asas pertimbangan, maka kita tu hanya alat untuk parti. Dengan parti memberikan watikah guna logo parti, kita masuk. Kalau parti tidak pilih kita, itu bukanlah segala, bukan the end of everything dari sudut kita dengan parti, ya. Tapi itu juga tidak menyekat kita. Kalau kita nak juga bertanding, kita boleh juga bertanding, beli borang, bayar deposit, semua orang pun boleh bertanding. Orang tak ada parti pun boleh bertanding, kan. Tapi dari sudut kita sebagai ahli parti, untuk calon-calon mewakili parti, bagi saya, pendirian saya, tidak akan melobi, tidak akan minta, tidak akan merayu. Kita serah bulat-bulat satu persatu pada parti. Dan saya difahamkan parti sedang, proses itu sedang berjalan. Macam-macam berita saya dengar. Of course saya mengikuti rapat, perkembangan yang berlaku. Dan difahamkan malam ini, saya tengok ada surat jemputan untuk membuat pengumuman. Jadi saya fikir ahli-ahli parti terima sajalah apa yang parti putus. Dan Sri dijemput ke untuk malam ini? Setakat ini tidak ada jemputan. Cuma saya, kerana Datuk Alwi Seusaha Barisan Nasional, dia timbalan saya, dia maklum kepada saya malam tadi. Terima surat untuk memaklumkan kepada siapa-siapa yang saya tak pastilah, untuk hadir di PWTC untuk pengumuman calon-calon. Jadi Tan Sri pergi? Ya, saya tak ada Kelantan nak pergi macam mana. Kalau ada jemputan pergi. Kalau tak ada jemputan, saya memang ada program penuh sampai malam ini bersama dengan pemimpin tempatan dan juga bahagian dan sebagainya. Saya bekerja ikut jadual saya lah. Seandainya salah seandainya sedap sekali. Sip tersebut kan, adakah Tan Sri akan bertanding atas kapasiti independen atau macam mana? Saya fikir biar benda tu terjadi dulu baru kita fikir. Jadi kalau fikir rancang awal-awal tu, orang kata nak mendahului qada dan qadar tu tak payahlah. Cuma pesan saya gini, jangan panik-panik, jangan menggelabah seolah-olah jadi calon tu segala-galanya lah dalam hidup. Ya, ini perkhidmatan pada rakyat. Yang penting kita jujur. Yang penting kalau kita dilantik, kita buat kerja sampai habis. Dan untuk tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen, sampai ahli parlimen baru dia lantik, buat kerja dulu, banyak lagi kerja boleh buat. Pada saya begitu. Kalau tidak, jiwa kita sakit. Sebab kalau kita nak sesuatu tak dapat, jiwa sakit. Kemudian dalam politik ni pula, orang kata the art of 1001 possibilities. It's question of choice. Ya? Yang penting conscience kita clear kalau kita nak buat apa-apa. Jadi bagi saya tak nak mendahului parti. Saya mengabdikan diri saya daripada saya muda, umur 20-an sampai sekarang, 8 penggal pilihan raya, saya tak pernah lobby, tak pernah minta. Parti bagi, saya pikul dengan sebaik-baiknya. Kalau parti dah tak bagi, ataupun presiden tak bagi, itu proses yang semua orang kena lalu. Takkan kita nak jadi ahli parlimen selama-lamanya, kan? Jadi kita terima realiti itu. Tapi dari sudut perjuangan politik kita pula, kita ada option dalam sebuah negara demokratik. Yang penting pada saya lah, saya lihat begini ya, dalam pengalaman saya menjadi wakil rakyat, itu ada 3 elemen yang menentukan perkhidmatan kita. Yang pertama ada parti kita. Sebagai sistem pilihan raya berparti, maka lazimnya adakah kita diberikan mandat ataupun kepercayaan oleh parti, ya. Yang kedua, akar umbi. Akar umbi ini saya rujuk pada UMNO bahagian-bahagian. Sebab dalam perlembagaan dan akhirnya apa pun termasuk kalau pucuk pimpinan buat, penentu akhirnya adalah jentera di bahagian-bahagian. Itu the battleground yang akan
yang akan kelek, akan junjung kita. Jadi adakah akar umbi nak pada kita? Beri kepercayaan pada kita. Tadi pertama tadi pemimpin, kedua akar umbi. Yang ketiganya adalah rakyat. Kalau parti kita saja nak, rakyat tak menang. Jadi 3. Jadi kalau rujuk kepada Parlimen Ketere, selama ini pemimpin, kerana saya sendiri pun sebagai pemimpin, Sesar Agung, Ketua Penerangan dan fungsi perhubungan. Jadi peluang itu banyak diberikan kepada saya. Kepercayaan oleh pemimpin kepada saya daripada zaman Tun Dr. Mahathir jadi Presiden sampailah kepada sebahagian daripada zaman Datuk Seri Zahid. Jadi saya dapat mandat itu. Yang kedua tadi bahagian. Alhamdulillah, saya 34 tahun Ketua UMNO bahagian Ketere. Akar umbi sentiasa memberikan sokongan kepada saya. Cukup syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, rakyat. Sebab ahli UMNO Ketere hanya ada 14,000. Pilihan raya lepas saya dapat undi hampir 26,000. Bermakna ada 12,000 yang bukan ahli UMNO. Itu rakyat. Sebahagiannya mungkin orang PAS, sebahagian mungkin orang tak berparti. Jadi pada saya, bahagian saya telah buat keputusan supaya saya jadi calon. Disokong oleh negeri. Selesai. Tahap yang kedua, pemimpin belum selesai. Malam ni baru selesai. Yang ketiga, rakyat. Itu kita tak tahu ya. Kita tak tahu tiap ke depan. Kemudian katakanlah Sisi suka bercakap tentang andaian. Jadi saya bagi lebih sikit. Katakanlah senario saya tidak dipilih. Saya tak boleh mengamuk, saya tak boleh marah. Tapi perjalanan politik saya masa tu barulah saya kena duduk dan fikirkan, tengok kalau buat begini jadi begini, buat begini jadi begini kan. Jadi sebab option tu banyak. Kalau dulu-dulu pembangkang kerajaan, keluar kerajaan masuk pembangkang. Tapi sekarang ni kalau tak duduk dalam parti kerajaan, di luar ada lagi parti lain kerajaan juga. Senario politik nasional dah berubah. PAS pun kerajaan, Bersatu pun kerajaan, semuanya di bawah pimpinan Perdana Menteri yang sama juga. Jadi ada option-option. Tu orang kata tepuk dada tanya selera. Tapi bagi saya bukan soal tepuk dada tanya selera. Pertama, saya kena tanya grassroots saya. Bahagian. Ni jentera tengah bekerja ni, ada 4,000 lebih jentera tengah bekerja. Saya kena tanya dulu jentera saya. Macam mana? Sekarang ni saya tak jadi calon, macam mana misalnya. Dan sekarang saya sedang buat consultation, berunding dengan jiwa yang penuh tenang dan tak ada terburu-buru. Yang kedua, saya kena rujuk juga kepada rakyat, pemimpin masyarakat. Bersama saya banyak Tok Imam, Tok Pengulu, pemimpin-pemimpin PAS, yang kawan-kawan saya semua juga. Mereka tu mewakili yang bukan ahli UMNO tu, yang 12,000 undi saya baru-baru ni tu. Saya akan rujuk pada mereka. Jadi panduan daripada rakan-rakan dalam pimpinan bahagian dan panduan daripada rakyat, pemimpin masyarakat, pengundi Ketere akan menentukan apa yang saya bakal putuskan. Itu cara saya. Ya. Dan Sri ada offer ke setakat ini daripada parti-parti lain? Mana boleh parti lain offer? Saya ni ahli parlimen dan menteri Barisan Nasional. Jangan masih lagi isteri orang kita dah melamar. Tak manis lah begitu. Dan Sri komen arah menutup bilik gerakan. Saya tengok jugalah. Saya pun ada juga menelpon beri pandangan saya kalau boleh. Sebelum parti buat keputusan muktamad malam ini, bukan muktamad pun, malam ini tu baru macam semi-final lah. Yang muktamad tu bila hari serah pun orang tu. So banyak lagi ruang, jadi jangan kalut-kalut. Dan saya tidak menafikan. Kenapa kita nak berpura-pura tak tahu kura-kura dalam perahu? Kan? Sebab ketua puteri saya dipanggil, ditawarkan. Okay. Dan benda tu pun dah viral, apa semua ni. Cuma nak beritahu saya okey je, tak ada hal.